Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat saya bertemu dengan semua sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah untuk kita meneruskan pengajian daripada bacaan ayat suci Al-Quran, dan insya-Allah untuk hari ini kita akan menyambung daripada surah An-Nur ayat 37 hingga 43. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman 355. Yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Sebentar lagi kami akan bawakan ayat-ayatnya kepada anda insya-Allah dengan jelas. Sebelum itu, di kesempatan ini saya nak mengambil untuk menjawab salam kepada semua yang memberi salam. Daripada mula awal pengajian hinggalah ke akhir dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa khabar semuanya? Kita doakan agar semua kita ini dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Walaupun begitu, ingatlah bahawa sesungguhnya kehidupan ini sesungguhnya merupakan satu ujian. Kehidupan ini sebenarnya satu ujian. Datang ke dunia ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manakah hambanya yang benar beriman, manakah yang tidak. Jadi kehidupan di dunia ini adalah tempat untuk Allah menguji, ataupun kita kata mengetes kita lah. Allah nak test kita sama ada kita ni kekal beriman,
Karena kita telah berjanji untuk beriman kepada Allah sebelum datang ke dunia ini. Jadi setelah kita dilahirkan di dunia ini, Allah nak menguji kita. Jadi alhamdulillah setakat ini Allah masih lagi merahmati kita semua dengan diberikan kita hidayah Islam. Kerana di sana ramai manusia yang lahir tidak diberikan dengan hidayah ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat hidayah Islam. Jadi jagalah ia. Jagalah dia dengan sebenar-benar penjagaan. Jangan sampai satu hari nanti kita ataupun anak cucu kita tergelincir daripada akidah Islam ini. Wa'iyadzubillah min zalik. Baiklah teman-teman, bagi memberkati majlis kita hari ini, saya nak mengajak semua untuk kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama insya-Allah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulakan, saya nak mengajak semua untuk bagi menyemarakkan lagi pengajian kita hari ini. Jom kita tekan button share, kita kongsikan agar pelajaran ini sampai kepada pasangan kita, anak-anak kita khususnya, ibu ayah, ahli keluarga dan kawan-kawan kita, agar kita dapat bantu mereka juga untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Yang kedua, jangan lupa teman-teman, jom kita dapatkan komen, jom mengaji Al-Quran. Boleh insya-Allah ya. Dan terima kasih yang tolong share dan terima kasih yang komen jom mengaji Al-Quran. Semoga Allah mengurniakan kita pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman dirahmati Allah. Hari ini kita akan masuk dalam surah An-Nur. Tapi sebelum itu kita lihat dulu bacaan isti'azahnya. Tapi sebelum itu boleh tak belanja saya thumbs up dan juga heart dulu. Kita nak menyemarakkan, kita nak orang kata apa? Menceriakan lah. Menceriakan pengajian kita ini. Boleh insya-Allah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum itu marilah kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berlatar belakangkan Masjidin Nabawi. Satu tempat yang menjadi dambaan, idaman kita untuk kita ziarahi. Kerana di sanalah terletaknya makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mungkin pernah menunaikan umrah, yang pernah menziarahi Masjid Nabawi, mungkin dapat membayangkan bagaimana saat kita melintasi di hadapan orang kata apa? Di hadapan perkuburan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suasananya tak dapat digambarkan lah. Tidak ada suasana yang dapat menggambarkan, tidak ada kata-kata dapat menggambarkan saat tersebut. Hanya orang yang pernah melaluinya. Saya maafkan saya. Tiba-tiba rasa sebab dan tiba-tiba rasa macam nak terbatuk. Jadi hanya orang yang melalui kawasan tersebut dapat merasai bagaimana perasaan rindu itu semakin meninggi di saat kita melangkah di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Teman-teman maafkan ya. Ada batuk sikit. Kita mulakan dengan isti'azah. Pastikan lafaznya jelas. Hamzah di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong dengan baris dhammah 2 harakat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lafaz jalalah di sini dibacakan dengan nipis 2 harakat. Ta juga 2 harakat dan diakhiri juga dengan sekurang-kurang 2 harakat. Lebih boleh, tapi jangan lebih daripada 6 dan jangan kurang daripada 2. Boleh insya-Allah kita bacakan sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita lihat ayat yang pertama hari ini.
Rijalul. Di sini idgham bila gunnah. Ra jadi nipis di sini. Rijalul. Asalnya lam bari tanwin di depannya. Dhammatain bunyi lun. Lan lim lun. Tapi bila datang lam idgham bila gunnah masuk tanpa dengung jadi rijalul. Rijalul la tulhihim. Tulhihim. Hi dua harakat. Dan him ini idhar syafawi. Bukan tulhihim. Beza him dengan him. Ha mereka so bunyi hi, bukan bunyi he. Bila bertemu mim jadi him. Rijalul la tulhihim tijaratu. Di sini masuk berserta dengung. Asalnya tijaratun. Datang waw jadi tijaratu. Dua harakat. Wala bay'un. Di sini izhar halqi. Tanwin di depan. Yang ditulis macam 69 ini izhar halqi. Jangan panjang. Teman-teman lihatkan perbezaan di sini. Di sini dhammatain dia tulis macam 69. Di sini dhammatain dia tulis macam 99. Menandakan apa? Menandakan di sini dua hukum yang berbeza. Cara bacaan yang berbeza. Walaupun baris yang sama. Lihat apa huruf yang datang selepas baris tersebut. Tanwin datang selepasnya huruf waw. Idgham bi gunnah. Tanwin datang selepasnya huruf ain, izhar halqi, jangan panjang. Kemudian wala bai'un di sini ikhfa hakiki. Apa hukumnya ikhfa hakiki? Minta ada yang tolong tulis ya poin-poin yang penting yang saya sampaikan ini. Di sini kena bacakan dengan samar. Asalnya ain bari fathah bertemu nun bunyi an. Datang zal jadi jadi samar. Nak kata nun pun tidak, zal pun tidak. Dua harakat. Zikrillah. Lafz jalalah dibaca nipis. Zikrillahi wa iqamis salati wa dua harakat. Ta'iz zakati kha di hujung kerongkong. Yakhafuna yawman. Di sini ikhfa sekali lagi. Daripada yawman jadi yawman. Dua harakat. Tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. Ab ada lantunan di sini. Fakhala surah. Wal-absar. Ra-nya di sini jadi tebal. Boleh insyaAllah tarik nafas kita bacakan. Rijalul latul. Maafkan, tadi saya terlupa tutup ekor ke? Faham tak tengok, Faham? Faham tak tengok komen? Tadi macam mana tadi? Saya terlupa tutup ekor tadi. Maafkan saya, tadi waktu penerangan saya tadi itu saya mungkin bercakap dalam keadaan ada ekor. Kita baca sekali lagi insyaAllah. Rijalul la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. InsyaAllah sekali lagi tarik nafas kita bacakan. Kita bacakan sekali lagi insyaAllah. Rijalul la tulhihim tijaratun ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Baru berhenti. So far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut ni. Diharapkan teman-teman semua dapat pelajari sesuatu. Dapat mempelajari sesuatu dan dapat mempraktikan sesuatu, insya-Allah ya. Dan sekali lagi, jika anda merasakan perkongsian saya ini satu yang bermanfaat, jomlah bantu saya, tekan button share, kita kongsi-kongsikan insya-Allah ya. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini. Sebelum itu boleh tak belanja thumbs up dulu? Boleh tak belanja thumbs up dulu? Baik, kita teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan diharapkan semuanya masih bersemangat. Fokusnya. Di sini ya barifata bertemu jim. Kena bacakan dengan lantunan. Jangan baca liyat. Tak betul. Mestilah. Liyajziyahumullah. Di sini lafz jalalah dibacakan dengan tebal. 2 harakat. Ingat baca tebal. Liyajziyahumullahu bukan beza. Dengan yang betulnya benda ni tuan-tuan dan puan-puan kena praktis selalu. Makhraj di pertengahan kerompong. Ahsana ma bukan ma, beza. Jangan nganga luas. Nanti lalat terbang masuk ngeng masuk mulut. Bukan ahsana ma, tapi ahsana ma. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum. Di sini mim mati bertemu mim. Idgham mislan saghir. Di bawah tajuk hukum mim mati bertemu mim jika ianya berlaku begini. Dengungkan 2 harakat. Wa yazidahum. Baru masuk min. Dan bila masuk saja di sini juga samarkan. Bukan min. Asalnya mim bari kasrah bertemu nun min. Datang fa jadi mim 2 harakat. Barulah fadlih. Dan kalau waqaf, ha-nya diberikan tanda mati mendatang. Dan dad, huruf makhrajnya di tepi lidah. Fadlih. Jangan berikan lantunan. Jangan baca. Ini bacaan yang salah. Fadlih. Itu salah. Kerana dad bukan huruf lantunan. Ya, itu kena ingat. Dan ha bila waqaf diberikan tanda mati mendatang. Kemudian kita jumpa qaf lam ya, waqaf qili di sini. Ya, afdal diwaqafkan. Kemudian ibtida' pada wallahu yarzuqu man, masuk berserta dengung. Daripada man dia jadi mai, 2 harakat. Ya wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bighairi, ra jadi nipis di sini. Ri jangan baca bighairi, ri itu tebal. Salah. Yang betulnya bighairi pedas. Bighairi hisab. Dan diberikan lantunan faqalah kubra di sini. Ba-nya diberikan tanda mati mendatang. Kita tarik nafas dan baca sekali lagi bersama-sama. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan kemudian baru berhenti. So far okey ya, diharapkan teman-teman semua dapat belajar sesuatu ya. Kalau boleh saya tahu ni yang ramai-ramai bersama dengan saya ini daripada mana? Teman-teman kita daripada negeri mana? Ada tak daripada utara, selatan? Sudah tentulah ada kawan-kawan kita juga insya-Allah ya bersama dengan kita daripada Singapura, daripada Indonesia, Sabah dan Sarawak yang senantiasa memberikan sokongan dan dokongan dan belajar bersama-sama insya-Allah. Selamat datang, selamat menonton ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izwan Ahmad
guru Al-Quran anda hari ini. Diharapkan anda juga semua masih bersemangat untuk kita meneruskan pelajaran ini. Tapi jangan lupa sebelum itu untuk menekan button share. Kita lihat ayat seterusnya. وَالَّذِينَ كَفَرُوا Walladhi, di hujung lidah itu keluar. Zi gitu ya. Walladzina kafaru a'maluhum. Jangan panjang. A'maluhum kasarabin. Di sini hukum iqlab. Asalnya ba ini tanwin dua di bawah. Ban, bin, bun. Bin bunyinya. Kasarabin. Tapi datang ba. Jadi ditukarkan, ini cara bacaan hukum iqlab. Ditukarkan bunyi nun, bin, kepada bunyi mim. Jadi bim. Tapi jangan lupa, panjangkan dua harakat. Iqlab always dua harakat. Kasarabim biqi'ati. Di sini masuk berserta dengung. Biqi'atin, jadi biqi'atiyah. يحسبه الظمآن ماء. Kalau waqaf an jadi a. Di sini mimnya izhar syafawi, jangan panjang. Yahsabuhu dham'a. Dham'anu ma'a. Kalau waqaf, kalau nak sambung dia jadi izhar halqi. Ma'an hatta. Itu kalau nak sambung. Tapi kalau teman-teman waqaf di sini jadi gitu ya. Jadi kita praktiskan waktu bacaan. Bagi saya terangkan satu persatu dahulu ya. Hatta idza ja'ahu lam yajid idza syafawi. Bunyi saja lam terus masuk yajid. Dan masuk saja yajid, ada lantunan di sini khakhalah surah. Lam yajidhu syai'an. Di sini masuk berserta dengung. Daripada syai'an jadi syai'an wa wajadallah. Di sini dibacakan tebal lafz jalalah. Wa wajadallaha di sini samarkan. Bukan ain, tapi indahu fawaffa. Fa bersabdu. Fawaffahu hisabah. Di sini ha simpul ya. Ha simpul bila berada di akhir begini tulisnya. Fawaffahu ini habdat hisabah. Kemudian wallah di lafz jalalah dibaca tebal dua harakat. Wallahu ra jadi nipis. Sari'ul hisab. Dan habda sekali lagi dan diakhiri dengan khakhalah kubra. Diberikan lantunan di akhir ini. Baik teman-teman. Jom kita baca bersama-sama. Daripada ayat awal ayat yang ke-39 ya. Ayat 39. Hari ini kita baca sampai ayat 43 saja. Diharapkan teman-teman semua masih bersemangat. Nanti selesai semua, saya akan ajak semua kita baca sama-sama daripada awal ayat 37 hingga 43. Kita lihat ayat yang seterusnya ini. Walladzina kafaru, tarik nafas. Kita baca bersama-sama. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. Saya waqaf di situ dan saya tidak pada yahsabuhu. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه
Wallahu sari'ul hisab. Boleh insyaAllah teman-teman. Praktis kita baca bersama-sama. Sekali lagi, tarik nafas. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Kemudian barulah berhenti. Okey, so far macam mana teman-teman? Diharapkan dapat belajar sesuatu, dapat mempraktiskan sesuatu insya-Allah. Jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi jangan lupa bantu saya untuk menekan button share. Tetapi kalau anda tak tekan button share pun, hatta kalau tinggal yang belajar bersama kita hanya seorang pun, kita pasti akan terus melakukan pengajian ini. Kerana itulah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu bermula dengan qarib dan berakhir dengan kharif. Artinya dia mulanya tak ramai. Kalau kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah memang tak ramai. Memang tak ramai. Tetapi kalau ada contohnya fanfare ataupun pertunjukan lawak ataupun benda-benda yang entertainment lah yang melarakan, dia akan ramai. Bukan saja hari ini, zaman Nabi pun begitulah. Begitulah ya. Bila Nabi mengajak manusia untuk kembali menyembah Allah, ni bukan ramai pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di awal zaman dakwah baginda diangkat sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mula perlahan-lahan diberikan penerimaan. Sehinggalah baginda berhijrah ke Madinah. Diangkat baginda menjadi pemimpin masyarakat. Semenjak itu Islam mula diiktiraf, mula dihormati dan sebagainya. Dan mula ada perkembangan pengikut dari masa ke masa. Tetapi sunnah berdakwah ini beginilah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sanggup menyokong, sanggup memberikan dokongan kepada saya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, saya akan teruskan perjuangan ini untuk melakukan perkongsian bagi yang nak belajar mengaji Al-Quran, insya-Allah. Sekali lagi, sekiranya anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan button share, insya-Allah. Kita nak teruskan sikit lagi pengajian kita hari ini sampai ayat ke-43 sahaja. Kita lihat ayat ke-40. أو كظلما أو ظو ni makhrajnya di depan lidah ni, bunyinya tebal. Kazulumatin, di sini ikhfa hakiki, dua harakat. Fi dua harakat, ba bari fathah bertemu ha. Fi bahril, di sini idgham bila gunnah. Asalnya bahrin, datang lam bahril. Bahril lujji. Di sini agak tricky sikit sebab lam sabdu, jim sabdu, ya sabdu. Jadi kena ulang, kena praktis. Fi bahril lujji. Dua harakat masuk berserta dengung. Asalnya lujjiyin, datang ya jadi lujjiyi, masuk berserta dengung. Yaghshahu mawjum. Di sini idgham bi gunnah. Daripada maujun jadi maujum. Daripada nun masuk kepada mim terus. Kerana nanti tandun bertemu mim. Dua harakat dengung. Maujum. Di sini samarkan. Mim bukan min. Dan juga bukan dengung. Bukan idgham. Bukan mim. Bukan. Yang sini mim samar saja. Ikhfa hakiki hukumnya. Minta ada yang tolong tulis. Min fawqihi mawjum. Di sini masuk berserta dengung sekali lagi. Min ikhfa hakiki sekali lagi di sini samarkan. Fawqihi sahab.
dan diberikan lantunan sekurang-kurang 2 harakat di sini. Apa dah ya? Qaqalah kubra namanya. Minta ada yang tolong tulis. Zulumatun. Di sini hukum iqlab. Daripada zulumatun jadi tum. Nun kepada mim. Kadar panjang 2 harakat. Zulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu. Di hujung kerongkong. Akhraja yadahu. Ini semua satu harakat. Kecuali hu 2 harakat. Lam yakad. Ada lantunan qaqalah surah di sini. Lam yakad yaraha. Lam yakad yaraha. Ra 2 harakat ya. Kemudian wa man lam yaj'alillah. Di sini wa mal masuk beserta dengung. Lam izar syafawi jangan panjang. Mim mati yang ada tanda mati asli. Terus masuk. Yaj ada lantunan qaqalah surah di sini. Yaj'alillahu lahu nuran. Samarkan di sini. 2 harakat. Daripada nuran jadi nuran fama lahu min. 2 harakat. Nun mati bertemu nun. Idgham bi gunnah. Min baru masuk nur. Jangan baca min nur. Itu tak betul. Ya? Jom tarik nafas kita bacakan bersama-sama. Au kadhuluma daripada ayat ini. Au kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من nur. Kemudian baru berhenti. Okey teman-teman, semua makin bersemangat diharapkan insya-Allah. Jangan lupa berikan saya thumbs up dan juga heart. Dan yang baru bersama dengan kita, jangan lupa untuk menekan button share. Kita nak lihat ayat yang ke-41. Alam tara an 2 harakat. Di sini jangan tersilap, jangan baca alam tara annallah. Ramai yang langgar begitu. Sepatutnya alam tara annallah baru masuk nallah. Alam tara annallaha yusabbihu lahu bihu habadas. Lahu ha simpul. Beza. Didengarkan perbezaannya. Ini bunyi hu, ini bunyi hu. Hu, 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 hu. Ada beza kan? Jadi teman-teman, kalau anda masih lagi keliru tentang makhraj huruf, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhirnya nanti saya kongsikan bagaimana kami dapat berikan sebuah buku asas dan buku tajuk serta rakamannya kepada anda. Bagi mereka yang nak mendapatkan kesemua itu, jangan ke mana-mana, insya-Allah sekejap lagi saya kongsikan. Yusabbihu lahu man, samarkan ikhfa, man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Di sini kena panjang 6 harakat. Minta kalian tolong tulis. Wat tayru saffat. Boleh ya? Dan diakhiri dengan 2 harakat. Sekurang-kurangnya, lebih pun tak apa. Tapi jangan kurang daripada 2. Contoh ini bacaan yang salah. Wat-tayru saffat. Itu salah. Itu
salah. Mestilah fat. Dan bila akhir itu dia sekurang-kurangnya 2 harakat dan ada bunyi angin, ya, bunyi hamas itu. Jelas insya-Allah. Kemudian kullu, di sini samarkan ikhfa hakiki dengan tebal 2 harakat. Kullu qad alima salatahu wa tasbihah. Qad al-lantunan, sebab itu di sini kullu qad alima salatahu wa tasbihah. Ha pedas bertemu ha mati, ha simpul, ya. Kemudian wallahu alimun, di sini hukum iqlab daripada alimun jadi alimum, tapi jangan lupa 2 harakat, ya. Wallahu alimun bima yaf'alun. Jom tarik nafas, kita bacakan bersama-sama. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Kullu qad alima salatahu wa tasbihah. Wallahu alimun bima yaf'alun. Kemudian sampailah ayat yang kedua terakhir untuk hari ini. Diharapkan semuanya masih bersemangat untuk kita teruskan. Sekejap kita baca dulu komen. So far macam mana teman-teman? Penyampaian yang saya sampaikan ini terlalu perlahan, terlalu laju atau sebagainya? Mungkin boleh tulis sikit di ruangan komen, insya-Allah. Terima kasih Zalina Saad, ya, tolong tulis poin. Azian Darus juga terima kasih. Warsina, Zabariah, Maryam Musa, Azian Darus, Hasnah, Azizah Osman, Rasimah. Dan ramai lagi lah. Ramai lagi. Semoga Allah merahmati tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, khususnya mereka yang senantiasa memberikan sokongan dan dukungan, ya, kepada kami. Sangat-sangat terharu sebenarnya. Sangat-sangat terharu di atas sokongan dan dukungan tuan-tuan dan puan-puan. Kerana yang lebih penting tuan-tuan, selain daripada yang tuan-tuan boleh menerima penyampaian saya ini, saya harapkan adalah Allah menerimanya sebagai satu ibadah saya dan ibadah kita bersama. Tidak ada gunanya ibadah yang banyak jika semuanya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah bacaan Al-Quran, termasuklah puasa yang kita lakukan, termasuklah segala solat, segala zakat, segala sedekah yang kita berikan, tidak ada gunanya jika ianya ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kita keikhlasan dalam beramal. Mohon ya Allah, cucikanlah diri kita ni daripada sifat sombong, takabur, riak dan sebagainya. Dan seangkatan dengannya. Jadi minta Allah masukkan sifat-sifat yang baik, yang mahmudah dalam diri kita. Bukan yang mazmumah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan doakan saya juga diberikan kesihatan, kekuatan untuk meneruskan pelajaran ini dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat ayat yang seterusnya. Tapi sebelum itu, sekali lagi, saya nak mengajak semua untuk menekan button share. Ya. Kita lihat ayat yang ke-42. Walillah, dibacakan tebal, dibacakan nipis di sini. 2 harakat. Tolong tulis, ya, jangan baca tebal. Walillah, itu setebal. Salah, di sini nipis. Yang tebalnya contoh macam mana? Ini tebal. Wallah, ini tebal. Tapi di sini walillahi mulkus samawati wal ra jadi tebal. Bukan wal ar tapi ar, ya. Wal ardi wa ila Allahil masir. Masir bukan masir, jadi huruf sin. Di sini huruf sad, hati-hati. Kita tarik nafas dan baca bersama-sama insya-Allah, ya. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ila Allahil masir.
Kemudian barulah masuk ayat seterusnya. Sekali lagi tarik nafas kita bacakan. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir. Kemudian kita lihat ayat yang seterusnya, ayat yang terakhir untuk hari ini. Diharapkan semua masih bersemangat untuk kita teruskan. Alam tara an, dua harakat dengung di sini, wajibul gunnah. Alam tara anna Allah yuzji sahaban, samarkan daripada sahaban jadi sahaban, dua harakat dengung. Di hujung lidah thumma yu'allifu bainahu, dua harakat. Sekali lagi wajibul gunnah di sini, wajib dengung dua harakat. Thumma ada lantunan, yaj'aluhu rukama. Kalau man bila waqaf jadi ma gitu ya. Kemudian thumma yaj'aluhu rukama, samarkan di sini. Rukama dua harakat. Fataral ra beri fathah terus naik di atas lam di sini, alif lam qamar ya. Fataral wad ada lantunan khakhalah, wad yakhruju min idhar halqi, warqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'. Kalau waqaf ni dia punya hamzah itu ada tanda mati mendatang. Kemudian ibtida. Wa yunazzilu minas sama'i, samarkan di sini dua harakat. Min jibalin, di sini samarkan dua harakat. Fiha min, di sini tukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi ba. Daripada min jadi min baradi. Min baradin, di sini ikhfa hakiki daripada baradin jadi baradin. Fayusi yang baca fayusi jadi sin, jadi di sini huruf sad. Fayusibu bihi man yasha, dan di sini idgham gunnah, man yasha. Kalau waqaf, kalau wasal jadi فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ, di sini nun mati bertemu mim masuk berserta dengung dua harakat. Amman, di sini masuk berserta dengung dua harakat. Man yasha, dan diwaqafkan diberikan tanda mati mendatang. Yakadu sana barqihi, bar ra dia baca tebal, barqihi yadhhabu bil absar, dan diberikan lantunan pada huruf ba. Jom insyaAllah tarik nafas kita bacakan bersama-sama. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama. ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء
يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Alhamdulillah. Teman-teman dirahmati Allah. Begitulah sedikit sebanyak bacaan kita. Tapi sekarang ini jangan ke mana-mana. Saya nak ajak semua yang ada bersama saya ini. Jom kita baca bersama-sama. Daripada awal ayat 37 hingga 43 bersama-sama. Surah An-Nur ya. Kalau nak buka Al-Quran silakan ke halaman 355. Yang tak ada Al-Quran jangan bimbang. Sekejap lagi kita bawakan ayat ini kepada anda. Diharapkan semua masih bersemangat. Kalau masih bersemangat jangan lupa belanja saya thumbs up dan juga heart. Dan jangan lupa untuk menekan button share ya. Di akhir bacaan saya nanti saya akan kongsikan jika ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang nak buat revision balik ataupun nak belajar balik daripada asas hingga dapat kuasai dan mahirkan diri dalam ilmu tajwid. Kami ada sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakaman buku tersebut dan banyak lagi ya perkara-perkara yang lain yang kami boleh berikan kepada anda. Jadi kalau nak dapatkan semua itu jangan ke mana-mana insya-Allah. Tunggu sehingga akhir pelajaran saya kongsikan. Jom kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات
قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah. Jadi begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan dalam ruangan yang ada kali ini. Jadi sebelum saya berakhir, sekali lagi bagi yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center bagi tidak melepaskan pelajaran yang kami bawakan setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam ya. Dan pada bulan Ramadan kita bawa pada pukul 10.30 malam. Baik teman-teman, sebelum saya berakhir, kita doakan semoga semua yang bersama dengan saya ini, semoga satu hari nanti, bila keadaan sudah okey, kita boleh menziarahi Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kita doakan semua kita insya-Allah dapat sekali lagi. Bagi yang dah menunaikan umrah ataupun haji dapat menziarahi sekali lagi. Bagi yang belum lagi insya-Allah kita doakan suatu hari nanti kita dapat sampai ke sana. Kerana melakukan ataupun menunaikan haji juga merupakan salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam ini ada 5. Salah satunya menunaikan haji bagi yang mampu. Jadi insya-Allah kita doakan semua daripada kita ini diberikan kemampuan. Bukan saja dari segi sudut kesihatan tetapi juga dari sudut kewangan kita mampu. InsyaAllah semoga Allah mempermudahkan niat kita yang murni tersebut, yang suci tersebut, kerana dengan harapan untuk melakukan satu kewajipan bagi menyempurnakan rukun Islam yang diwajibkan ke atas kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebelum saya berakhir, andaiknya di antara tuan-tuan dan puan-puan yang nak belajar mengaji Al-Quran daripada asas dan nak menguasai kembali ilmu tajwid ataupun nak membuat pengulang kajian, ataupun anda dah okey tetapi pasangan anda ataupun anak-anak anda ataupun ibu ayah anda yang mungkin bacaan Al-Quran mereka tidak lancar, jangan kita biarkan hidup kita dalam keadaan yang demikian buat selama-lamanya. Ambillah keputusan untuk melakukan perubahan demi kita membuktikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita bersungguh-sungguh belajar dan ingin berusaha untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi oleh itu, saya nak menjemput semua yang ada ini untuk bersama dengan saya dan kawan-kawan kita yang telah terlebih dahulu menjadi ahli cepat Quran. Kerana bagi mereka yang mendaftar menjadi ahli cepat Quran, kami akan postkan ke rumah anda sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakamannya. Kita akan berikan kepada anda buku asas dan buku tajwid serta rakaman buku tersebut. Kita berikan juga rakaman buku tersebut. Dan selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan akan diberikan dengan akses kepada rakaman melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Dan selain daripada itu, kami akan berikan kepada anda nota tajwid Rasam Usmani yang telah pun kita susun lebih mudah, lebih senang, menggunakan bahasa yang senang dipahami, senang dibaca. Akan diberikan kepada anda.
Dan selain daripada itu, kami juga akan berikan rakaman bacaan Al-Quran daripada masa ke masa kepada ahli cepat Quran. Dan istimewanya, tuan-tuan dan puan-puan yang mendaftar menjadi ahli, tidak akan kami tinggalkan kesorangan bersendirian, terkontang-kanting, tidak bertali. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan layak untuk mendapatkan konsultasi. Apa maksudnya? Tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan nasihat jika ada persoalan, jika ada pertanyaan, ataupun ingin memperdengarkan bacaan. Kita boleh buat video call walau di mana sahaja anda berada. Tapi untuk buat video call tu, tuan-tuan dan puan-puan kena set appointment dahulu, insya-Allah. Bukan hanya terbuka kepada mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia, tapi kita buka keahlian ini seluas-luasnya per semua muslimin dan muslimat yang berhajat, sama ada untuk diri sendiri ataupun dihadiahkan kepada insan yang tersayang. Satu cara mudah untuk belajar mengaji Al-Quran. Jadi kita buka kepada semua teman-teman kita, termasuklah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Brunei, sudah tentulah daripada Sabah dan Sarawak dan Semenanjung Malaysia keseluruhannya, ataupun di mana sahaja anda berada. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran. Jadi oleh itu, saya nak menjemput sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadi ahli cepat Quran. Jangan bimbang tentang komitmen. Tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan yang dikenakan. Yuran untuk menjadi ahli cepat Quran hanyalah sekali untuk seumur hidup. Dan bersempena dengan bulan yang mulia ini, kita membuat keputusan untuk kita menurunkan yuran keahlian hanya kepada sekali untuk seumur hidup sepanjang hayat serendah RM250 sahaja. Bukan 2,500, bukan 25,000, tetapi untuk sepanjang hayat anda, untuk mendapatkan 2 buah buku, rakaman buku tersebut, rakaman bacaan Al-Quran, nota tajwid dan konsultasi, serta kami akan masukkan anda yang menjadi ahli ke dalam grup Telegram kita. Kita ada grup Telegram hanya untuk ahli. Kita ada grup Facebook close group hanya untuk ahli. Ini antara medium-medium yang kita gunakan bagi kita menyampaikan ilmu, perkongsian ilmu Al-Quran bersama tuan-tuan dan puan-puan yang mendaftar menjadi ahli cepat Quran. Jadi oleh itu, jangan bertangguh lagi. Komen sekarang bagi mereka yang berhajat nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak jadi ahli cepat Quran, sila komen sekarang di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh terus hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah. Boleh WhatsApp kami, tapi bukan sekarang. Tunggu sekejap, saya terangkan dahulu. Nombor talian hotline WhatsApp kita 0111-621-7797. Boleh print screen atau boleh ambil pen dan kertas, boleh catat, boleh tulis, insya-Allah. Nombornya 0111-621-7797. Sekali lagi, bagi mereka yang nak jadi ahli cepat Quran, boleh komen nak jadi ahli cepat Quran di ruangan bawah. Bagi mereka yang komen nak jadi ahli, nanti admin kami akan reply. Kita akan bagi satu link WhatsApp, dia akan bawa kepada nombor ini juga, nombor yang bawah ini. Ataupun anda boleh terus hubungi kami. Ataupun kalau anda tak tahu nak print screen, tak ada pen dan kertas nak tulis nombornya, boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. Sila tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, tapi pastikan nombor itu nombor yang betul. Takut nanti anda bagi nombor silap, kami hubungi tak sampai kepada anda, sampai kepada orang lain. Jadi boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen untuk kami hubungi, biar kami yang membantu anda melakukan pendaftaran. Ataupun sahabat-sahabat yang pernah buat pendaftaran atas talian, boleh terus pergi ke cepatquran.com seperti mana yang tertera di bawah ini, cepatquran.com, dan buat pendaftaran di situ, insya-Allah. Sekiranya anda ada persoalan, ada pertanyaan, jangan malu, jangan segan, hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah. Baik teman-teman dirahmati Allah, juga kita ada berita gembira untuk mereka yang tak tahu nak buat online banking ataupun tak tahu nak tak ada ATM dekat dengan rumah dan sebagainya. Khusus bagi mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia, anda boleh mendapatkan perkhidmatan cash on delivery. Maksudnya anda daftar dahulu, bagikan nama, alamat, nombor telefon dan email kepada kami. Kami post buku hantar ke rumah anda dahulu. Bila buku sampai di tangan anda, baru anda buat pembayaran yuran keahlian sekali untuk seumur hidup kepada orang yang bertanggungjawab dan diamanahkan untuk menyerahkan buku itu kepada anda. Jadi ini terhad dan limited untuk mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia sahaja, cash on delivery ataupun COD. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan perlu mendaftar seperti biasalah dan kita akan proseskan penghantaran dan selanjutnya lah urusan-urusan yang lain.
Baik, jika ada soalan, ada pertanyaan, jangan malu, jangan segan. InsyaAllah boleh tulis di ruangan komen. Saya mungkin bersedia menjawab satu ataupun dua soalan yang terakhir sebelum kita berakhir. Terima kasih Tuan Abdul Aziz ya, yang komen nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah admin kami akan hubungi Tuan sebentar lagi untuk membantu melakukan pendaftaran. Tetapi sekiranya Tuan nak tinggalkan nombor telefon untuk kami hubungi juga boleh ya. Tinggalkan nombor telefon ataupun hubungi kami terus ke 0111-621-7797. Sekali lagi saya nak mengajak semua untuk marilah kita memperbaiki kualiti bacaan Al-Quran kita. Semoga ianya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita melakukan kesalahan jali sewaktu melakukan bacaan Al-Quran. Kerana kesalahan tersebut adalah haram hukumnya dan berdosa. Antara contoh kesalahan jali adalah tertukar baris ataupun tertukar huruf. Jadi banyak di kalangan kita yang bila baca Al-Quran tertukar huruf. Tertukar baris ada juga, tetapi paling ramainya tertukar huruf. Bila berlakunya tertukar huruf, apabila kita tidak dapat menguasai makhraj dengan baik. Contohnya kita nak sebut huruf huruf ha jadi huruf ha. Jadi tertukar huruf. Membawa arti yang berbeza. Al-Quran ini sangat-sangat sensitif ya. Tertukar huruf sikit pun dah boleh membawa makna yang lain. Jadi kena hati-hatilah ya. Jadi sekali lagi, bagi mereka sama ada untuk diri sendiri ataupun nak dihadiahkan kepada pasangan yang tersayang ya, bersempena dengan bulan yang mulia ini, mungkin biasanya kita hadiahkan kuih raya, baju, kasut dan sebagainya. Kali ini mungkin anda boleh hadiahkan salah satu daripada banyak-banyak hadiah yang anda berikan, iaitu cara mudah belajar mengaji Al-Quran bersama-sama dengan saya dan kawan-kawan kita dengan menjadi ahli cepat Quran. Dan insya-Allah kita mulakan hari ini membuat keputusan. Semoga Allah menerima dagangan kita. Semoga Allah menerima segala usaha yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan, termasuklah solat kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah dan zakat kita, haji dan umrah yang kita lakukan. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang selalu kita ucapkan dalam doa iftitah kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat itulah dahulu daripada saya dalam ruangan yang ada kali ini. Sungguhnya yang baik, yang sempurna itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang silap dan salah itu daripada diri saya sendiri. Jangan lupa follow dan like page Fatihah Learning Center untuk ikuti sambungan bacaan ayat yang akan kita teruskan esok hari insya-Allah. Jadi saya akhiri di situ. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi
Nama saya kata Jawa, kata roha adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.